Okey, balik cerita fitnah ni tuan-tuan. Cerita fitnah ni tak habis lagi perompah ni. Dakwaan fitnah Anwar heret MP PAS ke mahkamah. Okey. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengheret ahli parlimen Pendang Awang Hashim ke mahkamah atas dakwaan fitnah. Peguam Anwar Sangkarnai memfailkan saman fitnah tersebut di Mahkamah Tinggi. Saman itu berhubung dua dakwaan yang Anwar memiliki sikap dendam ia lebih teruk daripada Mahathir dan dakwaan berkenaan keabsahan pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Sedia ada dua tuduhan. Menurut salinan penyata tuntutan, Anwar pendakwa defendant membuat kenyataan didakwa bersifat fitnah kepada media di lobi pada 21 Februari. Anwar mendakwa kenyataan dibuat bersifat fitnah kerana membayangkan dia menyalahguna kuasa sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan untuk campur tangan dalam penguatkuasaan undang-undang dan pihak pendakwaan pendakwaan demi agenda politik peribadi dan tujuan peribadi yang lain. Dan saya juga bawa mana tadi? Okey. Kenyataan daripada MP Pendang tu, Awang Hashim ni, dia kata seorang ahli parlimen PAS yang sedang berdepan tindakan undang-undang menyindir pengurusi PH Anwar Ibrahim. Beliau menyoal sebagai Anwar Ibrahim tidak boleh terima kritikan, sangat halus jiwanya, cepat goyah. Saya risau nanti rakyat kenal ahli parlimen Tambun sebagai Perdana Menteri Bapa Saman Negara. Okey, saya jawab soalan ni. Tak payah Anwar jawab, biar saya jawab. Tuan-tuan, MP Pendang. Saya bukan cakap tuan-tuan, MP Pendang. Ni I'm addressing you directly sebagai seorang ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat yang saya rasa seorang yang bijak. Saya tak payah tengok pendidikan saudara MP ahli parlimen yang berhormat. Saya tahu seorang yang berhormat ni seorang yang bijak. Saya tahu kenyataan yang mengatakan Anwar kalau sempat goyah dan sebagainya itu sebagai satu sindiran bodoh. Kenapa saya kata demikian? Kenapa dia saman? Kritikan tidak boleh disaman. Fitnah boleh disaman. Dia ada beza. Mengkritik itu tidak boleh disaman. Dia fall di bawah title sebagai fair comment. Salah satulah fair comment. Fair comment tak boleh kena saman. Itu dipanggil kritikan. Yang boleh kena saman adalah apa dia? Fitnah. So kalau fall bawah fitnah, kalau dia jatuh di bawah fitnah, maka itu bukan kritikan. Sebab itu kita kena beza perkataan mengkritik dan perkataan memfitnah. Anwar tidak akan dikenali sebagai bapa saman, tetapi PAS akan dikenali sebagai bapa fitnah. Berapa banyak kes PAS minta maaf, PAS kalah saman fitnah, berapa banyak kes tersebut. Dan ini salah satu fitnah. Kenapa fitnah? Apa beza fitnah dengan kritik? Apa beza fitnah dengan kritik? Kalau sebagai ahli parlimen, tak perlu belajar undang-undang, tak perlu ada background undang-undang, tuan-tuan. Kalau sebagai seorang ahli parlimen, tak faham asas mengkritik dan juga memfitnah, maka bagi saya letak jawatan, malu jadi ahli parlimen. Kalau walargon dan walaon, tak faham, itu saya faham. Itu level dia orang tu memang saya faham. Tetapi seorang pemimpin tertinggi di dalam PAS yang memegang jawatan seorang ahli parlimen tidak memahami dikotomi, tidak memahami definisi asas kepada kritik, kepada fair comment berbanding dengan fitnah, maka bagi saya lebih baik anda letak jawatan. Kerana bagi saya malu sebagai seorang pemimpin yang konon memperjuangkan Islam, memperjuangkan Melayu, memperjuangkan kedaulatan dan juga ketatasusilaan di dalam negara, tidak memahami konsep fitnah. Ini jelas bagaimana seorang yang mengatakan diri dia seorang terpelajar. Sepatutnya ahli parlimen ni orang yang tertinggi di dalam masyarakat, seorang berpelajaran, berpemikiran. Tambah pula dia dalam sebuah parti Islam yang membawa imej Islam. Tetapi bermain-main dengan lidah perkataan fitnah itu seolah-olah dia bermain sedang mengunyah sugi atau sedang mengunyah tembakau. Seolah-olah begitu. Fitnah tu bermain-main, berlari-lari di bibirnya seolah dia tidak ada rasa apa. Benarlah hadis Rasulullah SAW, tidak, maka kafirlah seorang yang mencuri. Kafirlah seorang yang mencuri. Betul ke ada hadis yang kafir seorang mencuri itu? Ya, ada. Tapi bukan, apa maksudnya dia kafir? Maksudnya kalau dia mencuri dia kafir? Bukan, itu bukan maksud dia. Arti kata dalam keadaan dia seseorang yang beriman
Seseorang yang beriman, dia tidak akan mencuri. Kerana ada iman dalam hatinya, kerana itu dia tak akan buat perbuatan itu. Begitu juga dalam memfitnah. Tak akan semudah itu keluar perkataan fitnah daripada mulut dia, kalau dia ada iman dalam hati dia. So kau nak kata apa Is? Terpulanglah kau nak interpret macam mana sekalipun kan. Itulah dia hakikat. So sekarang ini bila dah diheret ke bawah, ke dalam mahkamah, kenapa pula nak tiba-tiba nak kata macam tu? Jawab dekat mahkamah lah, kan senang. Kita ada mahkamah, jawab, bawa dakwaan tersebut. 2 perkara yang didakwa. Dia kata apa di dakwaan tersebut? Anwar tidak ada keabsahan menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Bawa dakwaan tersebut. Bawa dakwaan tersebut ke parlimen, ke apa orang kata, ke mahkamah lah. Sama juga saya dengar itu ada geng-geng walargon ni berdebat dengan geng-geng Pakatan Harapan lah. Dia kata, kau tahu tak pasal keabsahan Anwar Ibrahim ni lah. Kau tahu tak, dia kata, Anwar Ibrahim sewaktu yang di-Pertuan Agong panggil dia, menurut artikel 43 perlembagaan. Oh, dia quote artikel 43 perlembagaan. Tuan-tuan tahulah. Kalau dekat TikTok ni tahulah siapa yang cakap itu kan. Anwar pada masa itu tidak ada majoriti. Kau baca tak artikel itu? Bahawa dia tidak ada majoriti. Therefore, Anwar tidak sah menjadi Perdana Menteri. Kalau saya dia kata, saya tanya, okey, pada saat dan ketika itu, siapa yang ada majoriti? Ya, saya setuju. Saya setuju. Pakatan Harapan tidak ada majoriti. Saya setuju. Tapi pada waktu itu, siapa yang ada majoriti? Perikatan Nasional ada majoriti. Bila diminta untuk dibuktikan di hadapan Yang di-Pertuan Agong, mereka tidak berjaya membuktikan. Kalau kita faham perlembagaan artikel 43 itu, command of majority, apabila masing-masing berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, bersetuju menyatakan sokongan, menyokong kerajaan perpaduan, pada saat dan ketika itulah majoritinya terbentuk. Dia bukan pada saat jumpa Agong itu, pada final. Dia bukan pada permulaan, tapi pada final. Pada permulaan mungkin tak ada majoriti. Tak ada siapa yang boleh kata dia ada majoriti. Tak ada siapa yang kata dia ada boleh ada majoriti pada saat sebelum pembentukan kerajaan perpaduan. The moment kerajaan perpaduan dimeterai, the moment Yang di-Pertuan Agong mengeluarkan titah bahawa telah selesai proses. Sebab kita kena ingat tuan-tuan tapi ni saya nak bawa ni, dan saya nak bawa ni sebagai argument saya. Sewaktu pembentukan kerajaan pada tahun 2020, ujung 2022 lah. Ini kerajaan perpaduan ni. Apakah cara untuk membentuk kerajaan? So pada masa itu Perikatan Nasional kata, kami bawa SD. Kami bawa SD untuk bagi tahu kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa inilah yang bersetuju menyokong Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Persoalannya, adakah Yang di-Pertuan Agong bersetuju menggunakan SD? Tidak ada di dalam mana-mana peruntukan dan perlembagaan, undang-undang kecil ke, perlembagaan ke dan sebagainya, yang mengatakan bahawa kena nak membentuk kerajaan, nak melantik Perdana Menteri melalui statutory declaration. Tak ada SD, tak ada. Tidak ada juga dengan cara titah ke, tidak ada juga dengan cara sign satu-satu nama, tak ada. So maksudnya bab itu perlembagaan kita senyap. Dia diam. So bila dia diam, so terpulang kepada interpretasi siapa? So perlembagaan mengatakan Yang di-Pertuan Agong. Itu terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong. So kaedah bagaimana Yang di-Pertuan Agong nak guna terpulang kepada baginda. So bila PN bawa SD, dia kata Agong tak terima. Sebab apa? Agong tak nak terima menggunakan SD. So salah ke Agong bila baginda tak nak terima guna kaedah SD? Saya tanya soalan ini. Adakah salah Agong apabila baginda menolak menerima menggunakan statutory declaration? Sebab itu bila Muhyiddin kata dia dah hantar, tapi Agong tak terima. Bukan Agong, saya tak tahu, Allahualam. Mungkin Agong tak nak terima, tak nak tengok. Sebab Agong, Yang di-Pertuan Agong tidak pernah menyatakan metod untuk membentuk kerajaan. Tapi yang 2020 dulu baginda minta SD. Sebab baginda menyatakan perlu SD. Kenapa? Sebab pada kenapa macam tu
Sebab 2020 ada kerajaan. Perdana Menteri letak jawatan. Betul? Tetapi 2022, kerajaan belum terbentuk. Baru habis pilihan raya. Cuma belum cukup majoriti. Dua senario yang berbeza. Dia dua senario yang berbeza. Tetapi kalau senario yang sama sekalipun, terpulang kepada bodi bicara yang di Pertuan Agong. Sebab di dalam perlembagaan tidak dinyatakan bagaimana cara nak melantik Perdana Menteri itu. Tak ada. Bagaimana cara? Yang penting command of majority. So macam mana kita nak menentu command of majority itu is? Tak ada. There is no express ataupun apa orang kata clear, unequivocal punya statement yang you cannot interpret in other way, mengatakan inilah kaedah untuk melantik Perdana Menteri. Tak ada. Dia very vague. So akhirnya kalau vague-nya terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong. So pada masa itu Yang di-Pertuan Agong kata apa? Yang di-Pertuan Agong mengatakan bahawa better nak supaya kita menitahkan supaya diadakan kerajaan perpaduan. Kenapa nak adakan kerajaan perpaduan? Kenapa tu tanya Yang di-Pertuan Agong. Itu tanya Yang di-Pertuan Agong. Tetapi itu titah baginda. So bila Yang di-Pertuan Agong kata better nak kerajaan perpaduan diketuai oleh parti yang menang yang paling besar, iaitu Pakatan Harapan, yang melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, maka yang lain ini kena bersetuju. Tetapi boleh tidak bersetuju. So datang dipanggil yang kedua paling besar. Siapakah parti kedua paling besar? Perikatan Nasional. Dipanggil Perikatan Nasional kata dia sign, tidak bersetuju. Itu Amir kata itu, Menteri Besar Selangor kata. Kamu yang tolak, kamu yang koyak. Dia yang tolak permintaan Yang di-Pertuan Agong. Kalau tak, sekarang ini Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, semua dalam kerajaan. Kita tak ada pembangkang dah pada waktu itu. Mungkinlah ada seorang dua jadi pembangkang, tapi dah dalam kerajaan. Dia tolak, dia nak jadi pembangkang. Kenapa dia tolak? Sebab dia kata kami ada statutory declaration. Kenapa? Sebab 10 orang, cerita 10 orang UMNO tu. 10 orang UMNO tu memang tanda tangan SD, setuju untuk sokong Muhyiddin Yassin pada waktu itu. Sampaikan GPS, setuju pula untuk nak bersama pada waktu itu. Namun begitu, apa yang berlaku tuan-tuan? UMNO malam itu Zahid kata no. Tidak ada persetujuan. GPS pun tarik balik dia punya kenyataan. 10 orang itu tulis email kepada Yang di-Pertuan Agong menarik balik SD tersebut. Dan pada masa ini belum ada deklarasi apa-apa. Akhirnya N Block. Lepas tu yang ketiga dipanggil selepas PN adalah Barisan Nasional. Kemudian dia empat setuju. Barisan Nasional setuju. Lepas itu GPS pun setuju. The rest is history. Dan semalam saya dikemukakan 78% rakyat yang disoal bersetuju menerima kenyataan ini. Tak ada pertikaian dah. Tapi yang mempertikaikan siapa tuan-tuan? Walargon dan walaon di dalam pertikaian nasional. #Walargon tuan-tuan. Okey, apa lagi? Tulislah #Walargon. #Walargon. Okey. Alright. So kita faham sekarang ini apa yang berlaku. Okey, Idris Harun dilantik semula sebagai Peguam Negara untuk tempoh 6 bulan. I think untuk dia habiskan pengurusan kes-kes yang ada sekarang ini. Sebab baru ni pun kita dapati bahawa ada beberapa hands over dia kena bagi, mungkin masih tak cukup. So mungkin dia minta masa untuk ditangguhkan sementara. So tak apa. Itu tak ada isu sangat bagi saya lah. Okey.